Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormati muslimin muslimat dan pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lebih lalu kita buka majlis kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardu atas kamu berpuasa seperti mana ini difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Ta'ala yang mengizinkan kita, makna kata, sampai ke bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Jadi saya ambil kesempatan pada petang ni, kita tak baca kitab, kita cakap sikit tentang berkaitan puasa. Jadi pertama-tama kita mesti memahami bahawasanya Ramadan ni dia bukan satu kita kata bebanan ke atas kita. Dia lebih merupakan anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak kurniakan Ramadan ni pada umat lain, melainkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi zalikal falyafrahu. Kata Allah Ta'ala, kata oleh Muhammad, ini semua anugerah daripada Allah Ta'ala. Bifadlillah, anugerah Allah. Wa birahmati, dan merupakan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Wa bizalikal falyafrahu, dengan sebab itu mereka bergembira. Jadi sahabat-sahabat memahami Ramadan ini anugerah daripada Allah. Mereka sambut dengan penuh kegembiraan. Pergi Ramadan, mereka duka cita. Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis, Nabi kata, Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana. Kalaulah makna kata umat aku tahu apa yang ada pada Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Sudah tentu mereka nak kalau boleh tiap-tiap bulan tu Ramadan ke semua. Abang lapar pun semua mana terhimpun kebaikan itu di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Jadi saya nak sebut beberapa perkara berkaitan ini dalam masa lebih kurang sejam. Yang pertama, kita masuk Ramadan ni dengan penuh keimanan, dan keluar Ramadan dengan penuh ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah. Jadi bila kita jumpa ayat Ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran, dia ada beberapa benda yang kita kena faham. Yang pertamanya, bila Allah sebut Ya ayyuhallazina amanu, lepas tu semua benda besar-besar. Dia tak ada benda kecil. Tengoklah Al-Quran, ayat apa apabila bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu, lepas itu Tuhan nak sebut benda yang besar-besar, bukan benda kecil-kecil. Begitu juga Ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa ni bukan benda kecil, benda besar. Rukun Islam. Dia masuk dalam minad din ma'lum bi darurah, perkara agama yang diketahui dengan darurah. Siapa tolak dia boleh jadi kafir. Kan?
Pasal apa? Benda ni dah maklum secara umum di kalangan ahli ilmu. Orang Islam semua tahu. Puasa Ramadan wajib. Cina pun tahu. Ada di kampung saya tu, dia bulan puasa tak makan. Apa tak puasa. Dia minum kedai Cina. Cina kata apa? Oh, lu tak nak puasa apa? Itu satu. Yang kedua, ya allazina amanu, kalau kalimah amanu tu, dia asalnya amanah. Asal lagi amanah. Amanah ni, dia fi'il madhi. Dalam bahasa Inggeris dipanggil past tense. Itulah juga amanu. Amanu lafaz jamak. Waw tu waw jamak. Jadi, bila dia perbuatan yang telah lalu, jadilah maknanya, wahai orang-orang yang telah beriman. Yang dah ada iman di hatinya, baru suruh Allah Ta'ala suruh dia puasa. Orang tak beriman tak disuruh puasa. Kan? Sebab itu kita bila kita masuk Ramadan, masuk puasa ni, kita kena cek. Bimbang-bimbang, takut-takut, kita tak termasuk golongan amanu. Tak masuk golongan orang yang beriman. Tu kita mengaji tauhid tu dengan. Iman ni ada cara yang mujmal. Cara ringkasan. Ada mufassal. Mufassal tu yang bicara sifat 20 itulah. Dengan dalil gitu gini. Secara ringkasnya iman ni amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Wa amantu bir rasul wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Rasul, aku beriman juga dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ini, bila kita sebut tentang persoalan iman, beriman kita kepada Allah, Rasul, kepada kitab-kitab Al-Quran, kepada malaikat dan sebagainya. Yang kita bimbang ni, ada orang beriman, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang ni okey. Tapi mai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Ini ada masalah. Banyak orang beriman tapi dia tak sanggup. Dia tolak hukum qisas. Sedangkan dua-dua hukum ni disebut dalam surah yang sama. Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Al-Baqarah juga 178. Bahkan kita baca surah Al-Baqarah, kita jumpa dulu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatl. Kemudian 5 ayat lepas tu baru kita jumpa ayat puasa. Wazan dia pun sama, bunyi dia sama. Ayat puasa ya ayyuhallazina amanu. Yang tu pun ya ayyuhallazina amanu juga. Sini kutiba alaikum, puasa kutiba alaikum. Yang qisas pun kutiba alaikum. Kutiba alaikum juga. Cuma sini asyam, sana al-qisas. Kita beriman dengan puasa. Puasa okey. Kan? Pasal apa? Bila kita nak puasa, tengok anak bulan. Kan? Sumul ri'yatikum. Maka puasa oleh kamu bila kamu melihat anak meru'yah, melihat anak bulan. Kan? Buka puasa, seorang pun tak berani langgar seminit. Waktu berbuka puasa, bagi kawasan Bandar Baru dan kawasan sewaktu dengannya 7.30. Ada orang berani buka 7.29. Oh, seminit pun jaga. Lepas tu, main makan sok. Lepas tu sok 7.20. Kita kata 7.20. Dia belum lagi isap rokok. Lepas 7.20 dia berani isap rokok. Oh, tak puasa, jaga suku-suku. Seminit pun jaga. Meta qisas, ini jadi masalah umat Islam. Kita buka Al-Quran surah Al-Maidah. Iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak sembahyang, basuh muka, ambil wudu. Ada orang sembahyang tak ambil wudu. Oh, percaya dengan Al-Maidah ayat 6 ni, pegang cukup kukuh. Bagaimana pula Al-Maidah ayat 38? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka. Laksana hukum hudud. Wudu okey, hudud KO.
Puasa, yes. Qisas, no. Sedangkan semua ni duduk Al-Quran yang sama. Lepas tu dia puasa. Agak-agak Tuhan nak terima tak puasa dia? Sebab puasa ni berlandaskan iman. Makna iman percaya kepada Allah dan Rasul. Percaya apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Percaya dengan hukum yang didatangkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul. Lepas tu kita ni, bila kita masuk, alam aku ya Allah, bagaimana aku menerima puasa, begitulah aku terima qisas. Yakin, cuma tak mampu nak buat. Tapi segi keyakinan kita yakin. Inilah hukum terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ni seperti mana puasa yang pernah makna diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat dulu semua puasa. Umat Muhammad tak puasa, kira tak cantik lah. Cuma puasa tu adalah kaedah dia. Nabi Adam puasa 13, 14, 15. Bulan cerah kan, hari bayat. Kita sunat saja. Nabi Daud puasa selang sehari. Ini puasa kita dengan puasa Nabi lain ada berlainan lah. Bukan setakat agama samawi yang mana wajibkan umat dia berpuasa pada hari tertentu. Agama kapiak pun dia berpuasa. Saya ada sedikit pengalaman lah. Ketika duduk di kem tahanan Kemutin, 5 kali saya puasa. Saya kena tahan 5 tahun. Saya tengok macam mana orang bukan Islam puasa. Saya tengok macam mana Hindu puasa. Hindu ni seorang nama Maniam. Maniam ni dia baik dengan saya. Bila time makan dia bawa pinggan dia main makan sebelah saya. You jangan makan sidik. Kita bila saya mari baru makan, kita makan sama-sama. Dia ajak dia makan sama-sama. Satu hari dia tak main. Dia tunggu-tunggu tak main. Mana Maniam ni pergi cari dia. Maniam, cepatlah aku lapar ni, kita makan. Minta maaf Ustaz, saya ini hari saya puasa. Puasa apa kah aku tengok minum bagi jadi. Tak ada kita orang Hindu kalau puasa makan juga tak boleh. Minum susu tak apa. Itu puasa Hindu, dia boleh minum susu. Kan? Lepas tu saya tengok Cina puasa. Ramai Cina kena tahan sekali dengan saya tengok. Selalu Cina ni dia makan petang. Kan? Dia makan petang. Bila petang tu dia kumur ramai-ramai. Lepas tu dia tengok TV, kedua malam dia tutup TV, dia tidur. Satu hari tu saya tengok pukul 6 dia kumun dah. Kumun periuk nasi. Makan semua-semua. Lepas tu tutup lampu tidur. Bangkit pagi pukul 7 makan lagi. Kata dia pun kot mana ada apa majlis ke apa. Saya tanya dia. Minta maaf Ustaz. Kita orang tadi malam puasa. Kita bersahur pukul 6 petang. Kita buka puasa 7 pagi. Malam lepas puasa. Puasa malam tak apa boleh. Lepas tu saya tengok Bengali puasa. Bengali ni ada 5 orang. Bekas pegawai tentera. Tentera udara pun ada, tentera laut pun ada, tentera darat pun ada. Pangkat tinggi-tinggi lah. Mereka ditahan di bawah ISA kerana menjual maklumat kerahsiaan tentera Malaysia kepada tentera Singapura. 5 orang kena tahan. Salah seorang nama Gujaran Singh. Dia baik dengan saya. Dia kapten, bawa pilot, bawa kapal terbang. Dia baik dengan saya. Dia selalu ni suka tanya ni. Macam mana tanya? Suka bercakap. Tapi hari tu saya tanya tak mau jawab. Dia buat tak tahu. Habis-habis dia buat tangan betul, tangan bunyi. Kata dia ni kenapa? Kawan dia beritahu Ustaz, kita punya kawan ini hari puasa. Kita Bengali puasa tak bercakap. Mesti-mesti kena puasa. Tapi puasa yang betul mengikut kehendak Allah hanya puasa Islam. Yang mengandungi hikmah yang cukup besar. Bila kita puasa betul-betul, insya-Allah Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. La'alla di sini litaraji. Mudah-mudahan ni dia ada 2. Satu mudah-mudahan yang mungkin boleh dapat. Satu lagi mudah-mudahan yang tak boleh dapat. Yang tak boleh dapat macam mana? Kalaulah aku kembali, mudah-mudahan aku kembali menjadi muda.
Macam Waraqah bin Naufal kan. Bila Nabi jumpa dia, Nabi cerita apa yang dia mengalami di Gua Hira. Waraqah kata, wahai Muhammad, engkaulah Nabi akhir zaman, Nabi umat ini. Mudah-mudahan aku menjadi kembali muda. Ketika kamu diusir oleh kaum kamu daripada kampung halaman kamu, aku akan pertahankan kamu Muhammad sehabis-habisnya. Kata Waraqah bin Naufal. Mudah-mudahan aku kembali muda. Mana ada tua nak balik muda je orang kata. Ya laitani kuntu turaba. Itu contoh ayat yang kata mudah-mudahan tu. La'alla. Ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan. Makna kata aku kembali menjadi tanah. Bila? Di akhirat besok Allah hidupkan balik binatang-binatang ni untuk dihisap. Manusia buat zalim kepada binatang. Buat zalim kepada kucing, contoh. Bila nak masuk pintu, kucing duduk depan pintu. Kita terajar dia sampai ke dapur. Terpelantin kucing. Kemudian Allah nak balas balik apa yang kita buat di dunia dulu ni. Allah hidupkan balik kucing tu. Kucing tu besar kita. Kita besar kucing. Alamak, kita kecil macam kucing tu. Yang kucing besar macam kita. Dia tendang kita berlantin sampai ke dapur. Macam kita buat, kucing buat lagi tu buat kita. Bila ada balas semua ni, binatang-binatang ni kembali tanah. Jadi tanah. Dan tengok binatang kembali jadi tanah, kita sedar diri kita. Ke mana kita nak pergi? Kita tentu dah neraka ni. Masa tu kita minta kepada Allah, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan ya Allah, kami kembali jadi tanah. Jadi tanah lebih bagus daripada masuk neraka. Itu ya laitani itu la'alla yang litamani orang kata. Yang harap-harap mudah-mudahan yang tak boleh dapat. Tapi la'allakum tattaquni, mudah-mudahan. Bila sebut mudah-mudahan, mungkin boleh dapat, mungkin tak boleh dapat. Ada orang dapat, ada orang tak dapat. Yang dapat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, kata Nabi, maka diampun oleh Allah dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ada pula golongan Nabi kata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tak dapat apa-apa, mereka lapar dan dahaga. Jadi mudah-mudahan kita jadilah orang yang bersifat dengan sifat takwa lantaran daripada kita berpuasa ini, insya-Allah. Muslimin-muslimat sekalian, takwa ni apa? Kita nak sangat sifat takwa ni. Takwa ni Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu, orang yang bertakwa di kalangan kamu. Takwa ni sebesar-besar bekalan untuk pergi ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal oleh kamu, sebab bekal ialah at-taqwa. Soalnya takwa ni apa? Kita nak takwa. Takwa apa? Ulama tanggung takwa ni ada 3 makna. Saya rujuk kita Imam Ghazali. Imam Ghazali kata takwa yang pertama, kebanyakan ulama kata takwa artinya taat. Macam Tok Khatib dua atas mimbar saya berusaha pada diri tuan-tuan sekalian dan diri saya agar bertakwa pada Allah dengan menjunjung titah perintah Allah, meninggal larangan Allah. Itu takwa lah tu. Taat. Junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itulah taat. Takwa bermakna ta'ah. Jadi ulama ambil daripada tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ketika membicarakan soal takwa berlandaskan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ai ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha haqqa ta'atih. Maknanya, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Jadi at-taqwa bermakna ta'ah. Taqwa artinya taat. Junjung perintah Allah wajib dan sunat, tinggal larangan Allah haram dan makruh. Itu orang yang bertakwa.
Pandangan Ibn Abbas ini disokong oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid menyebut at-taqwa wa ayyuta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfara. Yang dikatakan orang bertakwa itu ayyuta'a fala yu'sa, taat tak derhaka. Wa ayyuzkara fala yunsa, Allah Ta'ala diingati, tidak dilupai. Wa an yushkara fala yukfara, Allah disyukur nikmatnya dan tidak dikufur. Itu makna takwa, kata Imam Mujahid. Jadi orang Islam ni dia ada 3 macam tau. Ada orang yang bertakwa, yang Tuhan suruh dia buat, yang Tuhan larang dia tinggal. Itu satu golongan. Golongan kedua, walaupun dia puasa, yang Tuhan suruh pun dia buat, yang Tuhan larang pun dia buat. Semayang, aurat dia buka. Dia kira macam tu. Dia kata semayang, pahala 10. Buka aurat, dosa 1. 10 tolak 1, tinggal 9. Dia pukul ikut tu. Semayang okey. Lepas semayang, dia pakai seluar pendek jogging. Dia buka aurat. Dia pergi pulau Pangkok pakai sepeda atau mandi laut. Itu ada setengah manusia jenis macam tu. Yang Tuhan suruh pun dia buat, yang Tuhan larang pun dia buat. Ada setengah dua-dua tak buat. Tuhan suruh pun tak buat, Tuhan larang pun tak buat. Kan? Bagus ya budak tu. Yang Tuhan larang dia tak buat. Kan? Dia tak buat. Yang arak tak minum, judi tak main, perempuan dia tak berzina apa benda. Bagus budak tu. Sembayang apa, dia berzina dak, minum arak dak, berjudi dak, sembayang pun dak. Dia dak ke semua. Semua dia dak. Ini pun satu hal. Kita nak jadi hamba yang bertakwa dengan menjunjung titah perintah Allah dan meninggal larangan Allah. Itu satu. Makna yang kedua, takwa artinya takut. Berlandaskan firman Allah Ta'ala, wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Firman Allah Ta'ala, jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Untuk tujuan dunia kamu sanggup mentafsirkan ayat Quran ikut suka hati. Wa iyaya fattaqun, kepada akulah hendak kamu bertakwa. Takwa di sini ulama kata bermakna takut. Pada akulah hendak kamu takut. Kita ada 2 dah. Satu taat, kedua takut. Yang ketiga, ini berat sikit. Jadi takwa ni ikut martabat lah. Kalau orang yang tinggi makam dia pakai takwa yang ketiga ni. Berkata Imam Ghazali, mengikut guruku. Guru Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Wara'. Dia kata, wahai muridku, kalau kamu nak tahu apa itu takwa, kamu cari di mana asal-usul perkataan tersebut. Takwa tu mari pada mana? Punca dah mana-mana. Kalau buka kamus, takwa ni masdar, kata-kata terbitan. Kata asalnya waqa atau yaqi. Fi'il madhi waqa, mudhari' yaqi. Waqa yaqi, wiqayah, waqwa wa taqwa. Jadi bila diambil perkataan asal waqa, takwa itu waqa atau yaqi, maknanya pelihara. Pelihara atau berhati-hati. Macam Umar ditanya orang apa itu makna takwa, Umar kata, pernah kamu berjalan hutan yang penuh berduri? Pernah. Berhati-hati. Berhati-hati yang mana? Yang haram jelas dah. Yang haram kita tahu jelas. Yang wajib jelas. Yang tu tak payah, kita tak ada masalah dah. Yang nak berhati-hati ni terhadap perkara yang halal. Bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, innama summiyal muttaqun muttaqina litarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Yang dinamakan orang bertakwa iaitu muttaqina, orang yang berhati-hati, berjaga-jaga.
Muttakhina litarkihim ma la ba'sa bihi, dengan meninggalkan benda yang tak mendatangkan mudarat. Yang ni halal. Yang halal tu dia berhati-hati. Dia tak ambil yang halal tu secara berlebihan. Dia ambil yang halal sekadar untuk keperluan dia. Itu orang takwa. Muttakhina litarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Kerana bimbang dan takut jatuh kepada yang mendatangkan mudarat, jatuh pada benda yang haram. Yang halal itu berhati-hati, takut jatuh haram. Kerana orang yang biasa hidup tidak bertakwa. Makan nak sedap, pakaian nak cantik, kereta nak mewah, rumah nak besar. Walaupun halal. Tapi kalau dibudayakan hidup dia hidup macam tu, tak dapat yang halal, yang haram dia sapu. Tapi kalau orang budayakan hidup berpada-pada ala khadar, walaupun dia kaya, dia ala qadar, dia ambil zakat perlu untuk beribadat, lebih dia bersedekah, insya-Allah dia terpelihara diri dia boleh jatuh pada yang haram. Siapa kata? Nabi kata. Sebab itu Imam Ghazali pesan. Dia kata kalau ditakdirkan oleh Allah kita orang kaya, orang miskin, redha kemiskinan kita, kita ambillah dunia setakat yang kita ada. Makan kita berpada-pada, pakaian kita berpada-pada, kenderaan kita, rumah kita berpada-pada dengan pendapatan kita. Sebab kita orang miskin. Jangan budayakan suka hidup berhutang sana, hutang sini, pinjam sana, pinjam sini. Kemudian kalau Allah takdirkan kita orang kaya, kata Imam Ghazali, ambillah kekayaan kita walaupun halal, sekadar kita perlu untuk beribadat. Yang lebih kita sedekah, kita infak. Bantu sana, bantu sini, tolong sana, tolong sini. Yang kita sedekah, itulah kata Imam Ghazali yang akan makna kata akan kita terima besok di akhirat. Bila kita budayakan hidup itu, kita akan jadi orang khana'ah. Kita tak jadi orang tamak. Kita akan jadi orang zuhud, orang yang terpelihara daripada makna kata daripada segala kemungkaran dan kemaksiatan. Ada orang kata kat saya, pendapat ini saya tak setuju Ustaz. Benda halal. Kita ambil lah banyak mana benda halal. Guna ikut tuan kita lah benda halal. Betul. Katalah contoh depan saya ni ada satu cawan gelas. Gelas kan orang nak menayak tu. Bubuh yang hangat, ambil teh, celup. Teh uncang tu celup dalam cawan tu. Satu cawan, satu gelas, berapa cancar gula kita perlu. Paling banyak 2 cancar kan. 2 sudu, kata paling banyak 2 sudu. Gula halal. Bubuh pi satu senduk apa? Hendak baboy. Kecil badan. Walaupun dia halal, tapi secukup rasa. Kita masuk seperiuk. Makna kita kata gulai. Berapa garam kita nak guna? 1 cancar je. Kata garam tu halal, bubuh 1 kilo. Masih apa? Siapa nak makan? Tu ya? Begitulah hidup dunia ni. Itulah orang bertakwa. Itulah yang diamal oleh ahli sufi, ulama-ulama dulu. Walaupun macam Amran bin Auf, dia kaya-kaya, tapi kaya dia pun bertampung. Dia ambil dunia yang cukup sedikit untuk ibadat, lebihnya diguna untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut tu saya cenderung impun semua sekali. Orang bertakwa ada pada dirinya sentiasa taat pada Allah. Orang bertakwa ada pada dirinya sentiasa takut kepada Allah. Orang yang bertakwa ini sentiasa berhati-hati dalam hidup dengan mengambil yang halal sekadar perlu supaya dia tidak menjadi orang yang makna kata budaya hidup dia bermewah-mewah, bersonok-sonok. La'allakum tattaqun. Dia faham insya-Allah. Baik. Lah ni kita ada Ramadan. Nabi berdoa, kita pun berdoa sejak Rejab waktu ni, balighna Ramadan. Sampai aku bulan Ramadan. Dah sampai nak buat apa? Dah sampai kita nak buat apa? Aku nak pergi rumah dia. Dah sampai rumah dia dah buat apa? Itu cerita dah. Muslimat dan sekalian, pertama-tama kita jagalah puasa kita, no. Jaga elok. Puasa bukan zakat. Dia 2 aja rukun puasa ni. Yang pertama niat pada malam. Tak kira bila-bila pun waktu malam. Sebelum fajar terbit, sebelum masuk subuh, bila-bila boleh niat, insya-Allah. Yang kedua, memelihara diri pada perkara yang membatalkan puasa kita. 2 tu ajalah.
Tapi bila kita berpuasa ni, kita nak bagi cantik lagi lah puasa kita ni. Nak bagi elok puasa kita. Kerana puasa esok ni, dia akan datang mana pada hari kiamat besok, dia untuk syafaatkan kita. As-siyamu wal-Quran yashfa'ani, kata Rasulullah SAW. Puasa dan juga Al-Quran akan mensyafaatkan kita pada hari kiamat. As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan syafaatkan kita pada hari kiamat. Jadi kita nak buat sebaik mungkin puasa kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kemudian siangnya kita berpuasa, jaga mata kita, jaga lidah kita, jaga semua anggota kita, kan, supaya tidak melakukan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Perkara-perkara makruh jangan buat, kan. Tengok lagi kita pun puasa adalah. Kemudian yang pentingnya lagi, iaitu pada waktu malam, kan. Pada waktu malam kita hidupkan malam-malam. Jadi ada beberapa perkara yang saya rasa elok sangat kita ambil perhatian dalam masalah puasa, kerana kita manalah tahu kalau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala inilah Ramadan terakhir untuk kita. Jadi kita nak buat sebaik mungkin, seelok-elok mungkin. Takut-takut tahun depan kita tak jumpa lagi. Depan saya ni 3 selenda ni. Saya pun dah 72 tahun ni. Takut-takut ni Ramadan terakhir. Jadi kita nak buat makna kata yang terbaik. Yang pertamanya nak sebut, yang pertamanya Al-Quran. Jangan kita puasa dengan tidak membaca Al-Quran. Rugi. Hebat Ramadan ni pasal dia bulan turun Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Quran merupakan huda, petunjuk bagi manusia dan mengenai keterangan yang detail berkaitan petunjuk. Kemudian baru Tuhan sebut, faman syahada minkum syahra falyasum. Siapa melihat anak bulan Ramadan, naklah dia puasa. Jadi berpuasa tanpa Al-Quran rugi, tak elok. Jadi Nabi SAW, muslimin muslimat sekalian, bulan Ramadan, sepanjang Ramadan dia bertadarus dengan Jibril AS. Baginda baca, Jibril semak, Jibril baca, baginda semak. Jadi rugi yang amat sangat. Sebab itu kita kena, makna kata di bulan Ramadan ni kita akan membaca Quran lebih daripada biasa. Bacalah Quran, jangan kita tinggal Quran. Di akhirat besok Nabi kata Quran akan syafaatkan kita. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul Quran, Quran berkata, Rabbi mana'tu nauma bil laili. Wahai Allah Ta'ala, aku menghalang hamba-Mu ini daripada tidur di waktu malam. Quran halang kita baca Quran. Fasyafi'ni fihi. Berilah aku, makna kata Quran kata, berilah aku, makna kata, beri aku untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca aku. Kalau kita baca Quran, di depan Quran tu ada doa khatam Quran. Antara doa tu berbunyi, saya ambil yang tengah tu, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil khabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku dengan Quran qarina. Qarin ni berserta rapat. Sentiasa kita bersama-sama Quran. Bila kita bersama-sama Quran sentiasa, makna kata wa fil khabri muqdisa. Pada hari di dalam kubur besok, Quran mu'nis dengan kita. Dia rapat dengan kita. Dia jinak dengan kita. Macam kucing jinak dengan kita. Nak berjalan pun tak boleh, dikelitin kaki kita. Begitulah Quran. Kubur, kita duduk seorang-seorang bukan ada teman. Orang yang rajin baca Quran, Quran teman dia.
Fafil qiyamati syafi'ah. Di hari kiamat besok Quran syufaatkan kita. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, syufaat Quran ni dia lebih power daripada syufaat para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Syufaat Quran lagi hebat. Wa ilal jannati wa ala sirati nurun. Ketika kita melintas siratal mustaqim, Quran bertindak sebagai lampu yang cukup terang. Bagi orang beriman, titian sirat ni dilebarkan. Orang munafik, orang kafir, titian dia macam pedang tajam dia. Dia lebih halus pada rambut. Orang beriman dilebarkan titian itu. Bagi orang baca Quran, titian itu disuluh oleh Al-Quran dengan begitu terang sekali. Jalan dengan penuh selesa. Wa ilal jannati rafiqah. Ketika berlari-lari atas sirat untuk masuk syurga, Quran rafiq dengan kita. Dia bergembar-gembar dengan kita. Dia tak tinggal kita walaupun setikat. Wa minan nari sitran wa hijabah. Daripada bakaran api neraka, Quran bertindak sebagai sitran. Sitran ni tirai. Wa hijabah, hijab. Tembok yang tebal mendinding daripada kepanasan api neraka. Jangan kata panas api neraka, habuk pun tak sampai. Disekat oleh Quran. Mukjizat yang terbesar yang pernah Allah anugerah kepada Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain. Kata ulama, mukjizat lain semua hilang perginya Nabi tersebut. Mukjizat Nabi Musa, tongkat. Tongkat Nabi Musa tak boleh berfungsi bila Nabi Musa dah wafat. Mukjizat macam-macam, belah bulan lah, ayat keluar tangan, macam-macam Allah bagi kat Nabi. Mati Nabi, mukjizat tu hilang. Tapi Al-Quran ni kekal. Inna nahnu nazzalna zikra fa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami jaga Quran, kata Allah. Kitab lain semua boleh diubah, Quran tak boleh. Nak hapus Quran tak boleh. Amerika ke, Jerman ke, China ke, Rusia ke, nak hapuskan Quran. Kumpul Quran bakar. Habis satu dunia ni Quran terbakar. Tapi di sana ada jutaan para hufaz. Orang yang hafal Quran berjuta-juta. Mereka main depan ulama', mereka baca Quran. Ulama' boleh tulis sebiji baca Quran tu ada ni. Satu huruf pun tak tinggal. Allah pelihara yang kata kitab suci Al-Quran Karim. Dia mukjizat. Apa makna mukjizat? Banyaklah makna dia. Tetapi yang paling hebat ni, Quran ni, dia mukjizat ni, dia i'jaz. Dia ada unsur i'jaz. Apa makna i'jaz? Dia challenge, dia cabar. Quran ni mencabar. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu-ragu apa yang kami turun pada hamba kami Muhammad, yakni Quran, bawa datang satu surah macam Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, bawa datang profesor kamu, cerdik pandai kamu, buat Quran, buat surat, buat ni macam Quran kalau boleh sila. Allah cabar, Quran cabar dah lama dah. Beribu-ribu tahun dulu. Mereka tak boleh. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Apa makna fa'il lam taf'alu? Lam. Lam ni huruf Nabi. Huruf Nabi ada dua lah ayat ni. Satu lam, satu lan. Mula-mula Allah Nabi dengan lam. Fa'il lam taf'alu. Kalau kamu, lam ni menafikan madin. Perbuatan telah lalu. Berartinya kalau dulu hampa tak pernah boleh buat. Walan taf'alu. Kamu takkan boleh buat sampai bila? Ayat baca Al-Quran. Fattaqunna rallati wa quduhanna su'al hajar. Takutlah bakaran api neraka yang disedia oleh Allah di kalangan manusia dan batu-batu. Untuk orang yang kafir. Jadi Quran ni mukjizat. Hukum yang terbit pada Quran juga berbentuk mukjiz. Dia berbentuk cabar. Dia cabar undang-undang yang dicipta oleh manusia. Sebab tu orang kafir juga takut hukum Islam tertegak. Bila hukum Islam terlaksana, berlaku di Aceh.
Apa berlaku di Aceh? Bila hukum hudud dilaksanakan, hukum Quran dilaksanakan. Orang bukan Islam datang berpusu-pusu ke mahkamah syariah untuk dihukum dengan hukum syariat. Kerana mereka melihat hukum syarak jauh lebih adil daripada hukum yang dicipta oleh manusia. Lepas tu mereka berhempas pula nak halang hukum syariat ini jangan dilaksanakan di muka bumi Malaysia. Tapi kita akan terus buat kerja. Hingga satu masa nanti insya-Allah hukum Islam akan terdaulat di bumi tercinta kita ni, insya-Allah. Jadi jangan tinggal Quran, bacalah Quran. Nah, satu. Yang kedua, perkara yang penting juga kita lakukan di malam-malam Ramadan iaitu qiyamul lail. Berqiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun sedikit, sebagian daripada malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak pesan kita bangun bersahur, maghrib makan sok. Jangan tak mangkit tahajud. Rugi yang amat sangat. Jangan kita mangkit sok, kita tak malam. Rugi. Cukup rugi. Kerana waktu tu waktu yang cukup hebat. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ni hingga 1/3 akhir malam. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Time ni Tuhan turun ke dunia. Maksud Tuhan turun ke dunia, pintu rahmat Allah terbuka luas. Terutama di malam-malam Ramadan. Wa iza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, hamba-Ku di bulan Ramadan bangun tengah malam beribadat kepada aku. Bila mereka tanya aku Muhammad, kamu jawab fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'wat ad-da'i iza da'an, aku bersedia nak makbulkan doa bagi orang yang berdoa. Pintu langit terbuka luas, rahmat Allah mencurah-curah di malam-malam Ramadan yang penuh barakah ini. Jadi kita bangkit makan sok, jangan tak sembahyang malam. Rugi yang amat sangat. Batu saya harap muslimat jangan duk beradon. Tahu beradon? Mangkit okey dah, mungkin 4 pagi mangkit dah. Iris bawang, iris cabai, tubuk cabai belacan. Tak payahlah tu semua. Buang masa. Pangat-pangat dia yang malam tadi punya. Ada gulai-gulai baik ni, pangat. Duk 2 orang, apa nak korek sangat, nak beradon sangat. Telur masin kena ada. Tak ada telur masin dia tak laju jalan. Ikan kering tu kena ada lah untuk bagi laju sikit. Kan? Jangan duk beradun sangat. Kan? Pandai-pandai lebih kurang ambil masa 10 minit lah kita kata. Lepas tu siap sedia kita antara yang pentingnya rice cooker. Periuk nasi tu. Pasal apa? Pasal nak makan nasi sejuk tak boleh. Dia geli gila. Dia sejuk gedi tak boleh jalan. Subuh-subuh dia kena nasi panas. Lepas tu basuh berai elok, buah ayak. Lepas tu petik Swiss. Swiss ada 2 lah. Satu Swiss kat dinding, satu Swiss kat periuk. Jangan petik dinding je, periuk tak petik. Okey dah buka-buka nak makan. Apa pun tak ada. Rupanya jadi you. Malam ada seorang makcik main jumpa saya. Betul lah Ustaz. Saya ni Ustaz, dia cakap orang perak. Saya ni Ustaz, petik yang kat dinding je. Yang periuk tak petik. Agak-agak tidur nak makan. Apa tak ada. Waktu dah pukul 6. Mana nak ada masalah dia. Petik dua-dua. Pastikan dah petik. Ambil untuk semayang. Semayang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian pada malam itu bertahajudlah kamu kepada Allah Ta'ala sebagai ibadat sunat untuk kamu. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan bertahajud itu kamu akan diangkat sebagai makam yang tertinggi. Terutama di malam-malam Ramadan ni. Jangan kita ketinggalan. Jadi kalau boleh malam ni, malam minggu, malam Jumaat ni,
Kalau boleh kita tambah sunat tasbih. Saya cerita dah tu. Cerita dah kan? Mayang dah cerita. Cerita dah sunat tasbih. Sayyidina Abbas kata, Rasulullah kata kapak darah dia, Sayyidina Abbas. Mayanglah sunat tasbih. Kalau ada dosamu macam buih di laut pun, nescaya diampun oleh Allah bagimu. Kalau boleh tiap-tiap hari atau tiap malam. Tak bolehnya seminggu. Tiap-tiap malam Jumaat atau tiap-tiap minggu. Minggu sekali. Atau 1 bulan. Sebulan. Nak cukup sebulan. Seminggu sekali lah eloknya. Lebih kurang dalam, kita kata paling panjang pun 20 minit. Campur tahajud. Kita katalah 40 minit. Kan? Peruntukkan untuk sembahyang malam. Kan? Itu dia. Dan Allah Ta'ala berfirman masa tu, "Man yad'uni fastajabu lahu." Siapa antara kamu yang nak berdoa, aku nak makbul doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa nak minta, aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fa'astaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, aku nak ampun. Jangan duk kat ni. Mudah-mudahan tiap-tiap malam kita buat, jangan tinggal. Tiap-tiap malam makin sok buat terus. Ambil masa lebih kurang sejam ke, sejam lebih sikit ke. Mayang kan. Mula-mula berat. Mai sampai seminggu ringan sikit. Masuk 2 minggu lagi ringan. Mai hujung-hujung lagi 15 hari nak habis tu, dia mula rasa sayang pula. Pasal apa? Bulan Ramadan ni Allah bantu kita. Yang pertama, syaitan kena rantai. Betul? Nabi sebut syaitan kena rantai. Maksud syaitan kena rantai, dia punya power tu Tuhan bagi lemah. Dia tak mampu untuk mengganggu kita. Cuma yang nak kacau kita daripada beribadat ni, nafsu. Nafsu, tuan-tuan sekalian, muslimat sekalian, kita makna kata dianugerah oleh Allah puasa. Berpuasa tu kita berlapak ni siang hari. Lapak tu tekan nafsu. Sebab tu saya nak sampaikan sikit nasihat daripada ulama hebat lah berkaitan puasa ni. Beliau bernama Ma'ruf Al-Kharqi rahimallah ta'ala. Qala Ma'ruf Al-Kharqi rahimallah ta'ala, fa iza sumta fanzur alaihi syai'in tuftir wa inda man tuftir wa ta'ami man ta'kul. Dia pesan 3. Bila kamu berpuasa, fanzur, perhati betul-betul ketika berbuka. Min aisyai'in tuftir, dengan apa kamu berbuka. Pastikan berbuka dengan rezeki yang halal, makanan yang halal. Jauh makanan yang diproses oleh orang bukan Islam. Tolong jauhi. Tak ada jaminan. Terutama mi tu. Saya dengar daripada mulut orang Cina sendiri, mi kuning yang mereka buat tu dibubuh minyak babi. Cari mi orang Islam. Di kedai ni banyak mi orang Islam. Jangan makan produk makanan yang diproses oleh orang bukan Islam. Mereka mana tahu halal haram. Kadang-kadang cok je halal. Cok boleh buat, kan bayar. Mereka macam-macam boleh buat. Tukar plastik beras boleh. Boleh buat, macam-macam mereka boleh buat. Pastikan sungguh-sungguh makanan yang kita buka ni makanan yang halal. Pasal apa? Sebab Allah sendiri bagi tahu. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang baik, yang ni halal. Kerjakanlah amal soleh. Kata Imam Ghazali menghurai ayat ini, dia kata dengan makan yang halal baru boleh buat amal soleh. Kalau kita berbuka puasa dengan makanan haram, memang tak boleh bangkit malamnya. Memang tak mampu. Kalau kita bangkit juga, kita paksa diri kita bangkit, dia tak lazat, tak manis, tak sedap, tak khusyuk. Pastikan makanan halal. Sebab makanan ni macam benih. Biji benih. Biji benih muktan. Kita semai, kita tanam, dia keluar tumbuh pokok muktan. Dia dapat buah muktan. Makan ni benih. Makan yang halal, buah dia boleh buat ibadat. Kalau kita makan haram, memang tak boleh.
Mudah-mudahan tarbiyah sepanjang Ramadan mendidik kita sepanjang bila-bila sampai mati. Kita pilih makanan yang halal. Jangan makan benda haram. Terutama suami-suami nak bawa makanan halal buat balik ke rumah. Supaya anak isteri dia boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, wa indaman tuftir. Dengan siapa kamu berbuka. Jadi kalau kita duk rajin buka di masjid, di surau, cara berjamaah ni, kita makan tak banyak lah. Saya duk tengok lebih kurang 10 minit ya. Buka puasa, makan-makan 10 minit boleh sembahyang maghrib. Ini buka puasa di rumah. Dia pergi pasar malam, dia beli laksa. Belilah RM2. Dia beli sekilo. Laksa sekilo. Dia makan laksa, dia tunda ayatnya 1 jam. Ulang sawah, belengkak lah jalan tak boleh. Maknanya dengan kita makan dengan orang soleh ni, makanan kita makan tak apa banyak. Kunci kedua, bila kita makan, bukan setakat yang halal, jangan makan banyak. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makanlah, minumlah. Kulu, makan. Washrabu, minumlah. Tetapi wala tusrifu, jangan lebih-lebih. Makan kita duk macam makan biasa ni ya. Jangan kita duk makan selalu. Makan betul lah. Bukan saya suruh makan sikit. Dah, makan macam biasa. Jangan makan lebih. Lebih pada biasa. Ni makan dia nak kabur. Aku pagi tadi tak makan silbak 2 bungkus. Pukul 10. Atuk makan cangkut dia. Roti canai tak makan. Makan tengah hari. Dia campak-campak. Dia 5 kilo, 10 kilo. Dia makan buka puasa 10 kilo. Habis. Makan macam biasa. InsyaAllah. Nabi kata, la tumitul khalba bikasratit ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Banyak makan, banyak minum, hati mati. Fa innal qalba kazar'i. Nabi kata hati ni tanah pokok. Yamutu iza kasura alaihal ma. Pokok boleh mati bila air banyak sangat. Tenggelam sawit sampai 5-6 bulan. Sawit pun mati. Hati kita biasa makan, minum banyak-banyak. Hati mati. Hati mati memang tak boleh buat ibadat. Orang mati nak buat ibadat je. Di mudah-mudahan. Kunci dia 2. No? Yang pertama halal. Yang kedua makan macam biasa. Jangan makan banyak. InsyaAllah kita dapat kekuatan untuk beribadat. Ketiga, pesan ma'ruf. Min aisya'in tuftir. Iza sumta fanzur alai syai'in tuftir wa indaman tuftir wa ta'ami man ta'kul. Yang ketiga, makanan siapa kamu makan. Makanan siapa? Siapa yang masak kita makan? Pastikan yang masak tu orang tidak fasik. Dia tengok zahir dia, tudung pun tak pakai. Tak pernah tengok dia semayang pun. Memang dia bukan kaki semayang. Kadang buat benda-benda mengarut-ngarut. Tak salah makan makanan masakan dia. Kalau dengan diri dia sendiri dia tak beramanah. Apa jaminan dia beramanah dengan makanan yang dia masak? Saya takut dia ambil mi mereka tu pergi bagi kita makan. Kacau kita. Jadi pastikan nak pergi pasar Ramadan pergi lah. Nak beli-beli lah tak ada masalah. Tapi tengok samalah, kenal orang yang soleh, solehah, makanlah makanan dia. Walaupun kurang sedap, kita kan nak sedap. Kita nak makan untuk buat ibadat saja. Yang pentingnya makanan dimasak, diproses oleh orang soleh dan juga solehah. Kalau isteri kita masak makan lagi cantik lah. Kita kena isteri kita. Lagi bagus. Lepas tu tolong hati-hati kita duduk di pondok di kampung ni. Apa-apa nak ambil minta kat tuan tanah. Tuan punya. Dia tomeh dulu gulai. Karapole kemudian. Mat cepat mat awak bawa karapole. Mat pun pergi gitu. Karapole mak minah tak minta izin. Dah masuk gulai baru minta. Mana boleh lah gitu.
Duk pandai nak buat pengat kan, nak buat bubuk ke Sarawak. Minta dulu. Jangan duk getu ikut dan dia. Kena jaga ni semua. Kan? Basuhan tu, basuhan kita, basuh elok-elok, bersih elok-elok. Tidak menjejaskan makna kata makan minum kita, insya-Allah di bulan Ramadan. Itu. Qiyamul Lail. Jangan tinggal nak bangkitlah. Tak boleh banyak walaupun 2 rakaat. Nombor 1 Quran, kedua Qiyamul Lail. Yang ketiga, yang amat digalakkan di bulan Ramadan ni, bersedekah. Ringan-ringankan tangan. Kita nak main kan, main berjemaah ni, main tarawih ni, kita boleh RM1, RM2 dan tabung. Sedekah kan. Sedekah, ringan-ringankan sedekah. Tengok orang dia, ada juga kawan saya tu, dia memang pemurah. Kalau orang dia punya pemurah tapi dengan isteri dia kedekut. Patutnya dia lebih pemurah dengan keluarga dia. Saya anak saya bagi duit. Ada kecil dah kata gelap kecil umur 7 tahun. Kalau kawi puasa abi bagi 1 hari RM10. Oh, RM10 murah. Kan? Dia punya puasa lah pukul 4 dia bola bisin. Tak buka puasa, buka pada pukul 4 lagi 3 jam ya. Bagi galakkan kat depa. Kan? Puasa ni. Budak-budak kecil lah. Mak dia tak payahlah. Lapar pasal aku sudut mampu lah aku. Galakkan anak kita, dia nak makan apa, nak buka puasa, kita tanya dia nak buka puasa apa. Ringan-ringankan tangan. Kita bersedekah di bulan Ramadan, insya-Allah. Jamu orang buka puasa. Orang tu puasa, kita jamu dia buka puasa. Kita dapat pahala macam dia berpuasa. Itu dia. Yang saya jumpa buka puasa dengan sahur. Yang more tak tahu, tak jumpa pun. Jenuh cari kitab. Jamuan more ada. More tu pun saya tak jumpa lagi tak. M-O-R-E, more. More ni betul apa? Aku pun tak tahu. Tapi dulu-dulu lah. Zaman dulu-dulu kan. Yang orang duk buat jamu ni more. Kalau tidak lama-lama dah faham sikit dah. Lah ni dia buat iftar. Kan? Bertubi-tubi orang duk telefon. Berebut nak ambil hari-hari buka puasa tu. Dah masa seminggu dah penuh dah. Di pondok tu. Dia tak malam ada sponsor. Yang jamu buka puasa dan jamu sahur. More tak ada. Dah ada buka puasa agak more sekali dah tu. Jamu-jamu buka puasa, insya-Allah. Yang akhir sekali, banyakkan berdoa. Berdoa kerana di bulan Ramadan ni cukup makbul. Mustajab, doa cukup mustajab. Doa yang baik-baik. Terutama untuk ibu dan bapa kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka ni laksana orang lemah di lautan. Terkapal-kapal minta bantuan orang darat. Di kita sebagai anak ni jangan lupa. Baca Quran, ya Allah, sampaikanlah pahala aku ni pada ibu dan bapa aku. Kita sembahyang tarawih, habis sembahyang tarawih angkat doa. Minta macam tu. Apa kita buat kebaikan, semua minta Allah sampaikan pahala pada ibu bapa kita. Kalau begitu Ustaz, saya tak ada pahala apa bagi kat bapa semua. Dia bukan begitu. Dia dalam kaedah kita ni 10 bagi 2, 10. Bukan 10 bagi 2, 5. 10 bagi 3 pun 10. Bagi 3-nya lah. Kita dapat 10 pahala. Kita bagi kat mak kita, pak kita, kat kita. 10 bagi 3, kita pun dapat 10 orang. Saya pun duk pening macam mana betik-betik yang diguna ni. Dia tanya Tok Guru, macam mana Tok Guru yang kata 10 bagi 3, 10. 10 bagi 100 pun 10, dia kata. Dia buat contoh cucuh pelita. Bukan dulu-dulu, saya ingat kecil-kecil saya dulu orang miskin. Nak beli kuah api pun tak ada duit. Ya tak ya, petang-petang, sidik, awak mak, api cucuh pelita saya, rumah jiran sebelah tu. Dia cucuh pelita dia, kita cucuh pelita kita kat dia. Pelita kita pun menyala lah. Adakah bila kita cucuh pelita kat pelita orang tu gelap dah. Kita cucuh sekali dia balap dah, duduk terang apa tu. 10 pelita ke 100 pelita cucuh pelita yang satu, dia tetap terang siapa tu. Tu contoh ibarat yang Tok Guru bagi.
Macam mana Tuhan bagi kat kita, itulah Tuhan bagi kepada mak pak kita. Kalau kita pemurah, Allah lagi pemurah. Kita penyayang kepada mak bapak kita, Allah Ta'ala lagi penyayang. Jangan lupa juga sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, doa untuk mereka, terutama di waktu sahur. Minta Allah bantu mereka. Tak tahulah mereka makan apa, buka puasa apa, kita pun tak tahulah. Makanan pun tak boleh sampai. Mereka tidur, bukan macam kita tidur. Saya ni bila balik rumah, tak tahu apalah raib sore. Mereka tidur tu macam jaga. Muslimat sana bila nak tidur, pakai tutup aurat siap-siap. Tutup, pakai tudung, pakai benar, pakai pudar, pakai tudung, semua pakai tudung oleh tu aurat. Orang tanya siapa? Tidur untuk aurat. Mana tahu tengah tidur, mereka bom, kita mati. Bayar mayat aku tidak, mana kata lihat orang-orang oleh orang angkat auratku, dia kata. Mereka tu keadaan macam di sana macam mana. Dia doa sama untuk mereka. Jangan lupa doa untuk saudara kita di Palestin yang menghadapi tekanan tak habis 75 tahun dah mereka tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan makna kata kita dianugerahkan oleh Allah satu malam. Tiap-tiap malam kita bangkit, satu malam insyaAllah ada dalamnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan. Kalau kita beribadat malam tu, bertemu dengan Lailatul Qadar, kita dianugerah oleh Allah Ta'ala seperti ibadat 83 tahun. Sekalilah hidup kita, makna kita jumpa Lailatul Qadar, cukup bermakna sangat dah. Ni peluang ni, yang ada ni, peluang ni. Kukut tahun depan kita tak ada, Allah ambil kita. Kita buat tiap-tiap malam. Mayang jemaah jangan tinggal. Mayang tarawih, sunat witir semua kita buat elok-elok. Quran kita baca. Kalau boleh di pondok tu kita buat tadarus. Balik kita tidur. Kita bangkit lagi, kita buat ibadat. Kita bangkit ke 3-4 pagi, kita bangkit. Cuma ujung-ujung Ramadan tu 20 kata tu kita bangkit. Selalu kita bangkit ke 4, kita bangkit ke 3.30 atau ke 3. Untuk cerdaskan badan kita. Cara dia, kita bangkit tu kita mandi dulu. Mandi lepas ke 12 tak apa. Jangan sebelum ke 12. Dia rosak paru-paru. Kita mandi dulu. Bila kita mandi, dia dapat satu kekuatan kecerdasan yang lain. Mandi lepas ke 12 sebelum subuh tu memang badan kita jadi kuat untuk kita mendirikan malam. Tiap-tiap malam kita buat. Salah satu malam akan ada di sana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan pokok sujud. Dibuka tingkap tunggu pokok sujud baru nak sembahyang. Bukan begitu. Orang tua dulu. Lailatul Qadar pokok sujud. Laut keras. Air sungai keras. Tak keras pun. Saya duduk pondok tu bunyi riuh pukul 4 pagi. Dung. Pukul kena raya. Pegang mic lagi. Cepat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Saya bangkit ambil uduk dah sembahyang. Lepas sembahyang mana pula tasbih aku duduk tak mana. Cari tasbih pula. Dah tasbih zikir semua. Cari Quran pula. Pergi sembahyang subuh. Pergi sembahyang subuh. Lepas kuliah subuh. Saya tanya siapa yang duduk bisi malam tadi. Aku. Awal. Lailatul Qadar. Mana hang tahu? Aku tengok sendiri. Hang tengok apa? Dia tarik tangan saya pergi pondok dah. Buat keluar periuk. Buat apa periuk ni? Hang tahu sidik. Aku malam tadi lepas baca Quran apa nak tidur. Aku masak nasi. Aku masak sayur sawi. Bila menggelegak sayur tu. Aku masuk tahun. Sini bagi tahun dah. Lepas tengah tempat mengenai so'un. So'un di kedai tu yang kecil-kecil plastik tu. Aku baru. Bila dah tu aku tutup api. Aku tutup periuk. Aku tidur. Bangkit pagi makan sok. Tengok sayur aku keras. Tu Lailatul Qadar. Dia kata. Saya nampaklah plastik tu ada. Saya tengok agak. Bukan tahun. Dia tulis agak. Weh, ni agak ni mah. Bukan tahun. Patutlah keras, dia kata. Dia buat agak keras tunggu lah. Dia pun mengaji pondok jadi bodoh. Dia gelap. Bukan yang tu yang kita cari.
kita nak beribadat. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat Jibril turun pada malam tu sampai terbit fajar. Bila dia makna dia mai tengok terlentur kita tidur, alamat tak cantik. Dia mai tengok kita tengah sembahyang, insya-Allah. Dan penutupnya kita telah ditangi oleh seorang hamba Allah yang cukup hebat. Namanya Ramadan. Ramadan ni dia mai bukan mai seorang-seorang. Dia bawa hadiah yang cukup lumayan. Dia bawa mai kita macam-macam lah. Katanya bawa handphone bagi seorang satu. Kita satu. iPhone. 5,000 punya tu. Kat isteri satu, kat anak-anak semua dia bagi iPhone. Dia belikan pelekat cap gajah duduk. Bukan jenis RM15 tu. Yang jenis RM80 tu dia beli. Oh, ken pelekat, ken batik. Derian musangking pun dia bawa. Macam-macam dia. Beras import tu. Oh, macam-macam dia bawa dia mai. Dia mai bukan seorang. Dia mai dengan anak dia dan cucu dia. Anak sulung dia tu nama Siam. Anak nombor 2 nama Iftar. Anak nombor 3 nama Sahur. Seorang cucu dia nama Tadarus. Seorang nama Tarawih. Seorang nama Witir. Oh. Dia mai tak lama. Dia duduk rumah kita sebulan ya. Layanlah tetamu istimewa ni dengan baik. Jangan sampai dia merajuk. Kita tak layan dia merajuk, dia tinggal rumah kita rugi. Tahu dia merajuk. Dia pergi masjid, kita tak pergi. Dia pergi tarawih, kita tak pergi. Dia baca Quran, kita tak baca. Aku tak kepulauan, dia kata. Rugi kita. Kena layan tetamu istimewa ni. Dia tak duduk lama, dia duduk 30 hari je. 1 Syawal dia akan balik. Tiket kapal terbang pun dia dah tumpah untuk balik bersama anak dan cucu dia. Saya balik-balik tengok tiket kapal terbang tu, tarikh 1 Syawal. Nama jenis penerbangan dia tu, flight dia tu, syarikat dia Aidul Air. Nama syarikat tu Aidul Air. Jadi layanlah tetamu istimewa ni. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah sepanjang Ramadan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita lahir sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan sadiqa, nas'aluka 'ilman nafi'a, nas'aluka 'amalan salihan, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين والمسلمات. اللهم حصل مقصودنا ومقصود المؤمنين والمؤمنات. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله بالعالمين.